Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam Ustaz Saifuddin, Presiden Kuasa Masjid Al-Muqarrabin Bohok Piang, Kangan Perlis, tuan-tuan puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana limpah kurnianya, dengan rahmatnya dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, juga kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah dan kita dapat kita sambung kuliah mingguan kita. Untuk mana tuan-tuan, minggu lepas kuliah saya tangguh tuan. Saya pun tuan bangkit awal minggu lepas ni pukul 5 pagi, 4.30 pagi. Saya dulu download tuan, kami di SPI ni buat pertandingan Taranum Hafazan. Lah ni budak-budak sekolah tuan, walaupun depa ni PKP, depa rakam gambar depa Taranum, dia hantar kami buat pertandingan di peringkat kawasan-kawasan ni bagi pulih. Bayangkan tu 60-74 buah sekolah hantar satu video, semua satu ada 6 acara. Satu video pula dia lebih kurang 1 gig 500 MB sebenarnya pakai Telegram. Kalau 60 sekolah kali dengan 6 acara tu dia ada download kan dekat 8 jam ke 10 jam kan baru nak boleh. Jadi semalam hari minggu lepas tu jadi saya pun tak ada dah ni, terpaksa kena postpone kuliah tuan-tuan ni. Itu dia norma baru kan. Jadi kita tuan nak kena berubah lah. Sebab dulu ni pertandingan daripada depan, lah ni hantar video, kita buat juri pula, kita buat live pula pengundian kan. Jadi tu macam-macam cara. So pada kali ni kita tengok tentang tajuk kita ni berkaitan dengan bab khas amalan Syaban. Kena kita tengok tuan tarikh ni tuan 15 Syaban. Maghrib semalam ni 15 Syaban. Sekali lagi masuk maghrib pula 16 Syaban. Apa dia tentang nisfu Syaban ni? Dan amalan Syaban pula ni apa cerita dia? Apakah dalil? Apakah hujahnya? Kan kalau tentang nisfu Syaban ni pula apakah yang Nabi buat? Apakah Nabi beritahu? Ada kelebihan tak? Kalau ada macam mana kita nak buat dan sebagainya? Kita akan sentuh sebentar lagi tuan. Jadi sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, kita nak tengok sikit tuan-tuan tentang tata cara sujud yang salah. Duk semayang ni hari-hari betul dah. Tapi kok orang kita tak terlepas pandang. Kok kita buat benda yang Nabi larang ketika sujud ni. Benda apa yang Nabi larang kita buat ketika sujud? Kita ulang kaji balik tuan. Larangan dan kesalahan ketika sujud. Tidak menempelkan hidung di lantai. Nabi SAW bersabda, tidak ada solat orang yang tidak meletakkan hidungnya ke lantai ketika sujud. Dari yang pertama Nabi kata apa? Tak ada solat. Siapa yang semayang dahi kena lantai, betul dah. Tapi hidung terangkat, dia tak kena lantai. Dia mesti hidung dan juga dahi dua-dua kena lantai. Ni dalil yang pertama. Nabi SAW juga bersabda, la yaqbalullahu salatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabin. Allah tidak menerima solat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Dalil kedua pula, Allah tak terima solat yang mana hambanya semayang hidung dia tak kena lantai seperti mana dahi kena lantai. Dahi mana? Ni dahi. Hidung mana? Yang ni. Dua-dua ni mesti kena lantai. Kalau kita semayang atas kapek, dua-dua kena kapek. Semayang atas tingkat getah kat rumah, samalah, dua-dua kena. Semayang kat bendang, tanah ke apa ke, dua-dua mesti kena. Tempat yang kita sujud tu mesti kena tuan. Jadi Allah ni kita buat Allah ni sama tak macam mana Nabi ajak kita? Adakah kita buat Allah ni dahi saja ke? Hidung tak kena. Jadi lepas ni kena perbetul balik. Mesti dahi hidung kena lantai. Ini termasuk Nabi kata pula 7 anggota sujud. Dahi hidung dikal 1, 2 tapak tangan, 2, 3, 2 lutut, 4, 5, 2 hujung kaki ni, 6, 7. 7 anggota sujud mesti kena lantai. Hadis ini berdasarkan riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abdul Razak dan disahihkan oleh Al-Albani.
meletakkan siku di lantai. Yang kedua pula, dia bagi lena pula siku semua ke lantai. Ustaz, hari ni pagi subuh sejuk Ustaz. Bagi lena tu ya, sedap sikit. Tok Imam nak baca panjang ikut suka dia lah. Nak sujud doa apa pun dah. Semayang mesti ikut Nabi. Benda lagu ni Nabi larang. Sebab apa? Dalil yang mengatakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "I'tadilu fis sujudi wa la yabsutu dhira'aihi kal kalb." Bersikaplah i'tidal ketika sujud, dan janganlah kalian menghamparkan lengannya sebagaimana anjing menghamparkan lengannya di lantai. Nampak? Nabi sebut nak sujud ni ada apa tu ada tamakninah dia, ada dia punya i'tidal dia. Letak posisi seperti mana yang Nabi beritahu. Dan bukan kita bagi lena tangan ni. Kalau buat lagu tu seperti anjing, Nabi kata. Nampak dalam banyak binatang tuan, Nabi larang jangan tiru seperti anjing tu kan. Kalau tengok dia, kalau anjing pun duduk kat kedai kan, tahu mana kan, dia keduk tangan dia, lengan dia semua duduk tu kan. Kita tak mahu kita sujud seperti mana anjing buat tuan. Ini buat tuan, kita tengok balik apa yang Nabi larang. Imam An-Nawawi mengatakan, maksud hadis bahwa wajib bagi orang yang sujud untuk meletakkan telapak tangannya di lantai dan mengangkat sikunya serta merenggangkannya dari lambungnya seregang mungkin. Okey. Tangan, tapak tangan kena lantai, tapi siku ni kena angkat. Dan Nabi habaq pula kena renggang ni, paha ni kan, perut ni, lengan ni, dia ada ruang kan, lambung panggil. Dia ada longkang, dia ada tempat laluan ni. Jadi bukan semayang rapat lagu ni. Ni orang boleh panggil kerimpon, duduk kerimpon, bukan. Semayang dia mesti ada jarak. Nabi ajak dengan jelas. Sampai kira-kira ketiaknya kelihatan, andaikan tidak tertutup baju. Ini adalah tata cara sujud yang disepakati sunnahnya. Kalau buat lagu ni tadi, yang ni Nabi habaq dalil yang kedua, jangan tiru binatang buah. Serigala, anjing, apa singa, harimau, dia yang duduk macam ni. Dia mesti angkat tangan tu. Tapak tangan betul kena, tapi lengan tu, ketiak tu dia kena angkat. Dia punya ruangan itu. Seperti sunnahnya. Membaca Al-Quran. Okey, jadi posisi yang betul macam ni tuan. Dahi, hidung kena lantai. Dua tapak tangan. Dua lutut dan belakang tu hujung-hujung kaki. Jadi ada 7 anggota sujud. Nampak? Dia boleh jangan bagi ada ruang ni. Jangan lambung ni. Tapi sebab ada dalil yang lain pula, bagi boleh lalu seekor anak kambing, dalil dia. Jadi macam mana ruangan celah tu tuan semayang tu boleh tak lalu seekor anak kambing? Kalau boleh, bertepatan dengan sunnah Nabi. Ustaz, tengok Pak Yuk ni semayang sampai 2 ekor boleh lalu ni. Yang tu besar sangat. Terlampau over, hulu. Tak boleh. Ustaz, tengok ni Pak Chow pula ni semayang, nak bekerja kata sekor, suku ekor, cucu kambing boleh lalu. Tu rapat sangat. Jadi dia tak rapat sangat, dia tak terlampau renggang. Padan patut seekor anak kambing. Pasal apa Nabi kata anak kambing? Tuan-tuan pilih tak mana-mana pun, semua kenal. Orang Bohok Empiang kenal, orang Johor kenal, orang Amerika kenal, UK kenal, Siam kenal, orang putih kenal, orang Siam, orang Arab, orang semua dunia ni. Siapa tak kenal anak kambing? Semua tahu anak kambing tu macam mana tuan. Jadi nampak perumpamaan Nabi ajak ni jelas satu-satu tuan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra al-Qur'ana raki'an aw sajidan." Sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Ketika semayang ni rukuk, sujud, tak boleh baca Quran. Ustaz, tadi saya baca surah Fatihah dengan surah surah An-Nas. Ni sujud ni nak tambah lagi doa surah lain pula lah. Surah surah Wadduha ke? Bukan tempat dia. Rukuk sujud bukan tempat baca surah-surah ayat Quran. Dia mesti baca zikir ataupun kita puji Allah dan juga doa-doa yang Nabi ajar. Jadi tempat dia yang betul bukan di situ kita baca ayat-ayat Quran. Ali bin Abi Thalib mengatakan, Rasulullah SAW melarangku membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Jadi kalau kita rukuk sujud bukan tantu. Dah tadi baca dah. Al-Fatihah baca surah. Al-Fatihah baca ayat Quran yang mana kita yang hafal. Bacalah surah-surah yang mana kita hafal. Mudah Nabi ajar. Tapi tak tang rukuk tang sujud pi buruh surah apa-apa pula. Bukan tantu tempat dia.
Catatan: dibolehkan membaca doa dari Al-Quran ketika sujud, namun dengan niat membaca doa, bukan membaca Al-Quran. Ustaz, macam mana pula? Kan ada dalil kata bila sujud ni perbanyakkan doa. Allah pun beritahu, aku dan hamba-Aku hampir ketika sujud. Jadi perbanyakkan fasir doa. Perbanyakkan doa. Boleh kita sujud ni subhanallah wa bihamdi, subhanallah 3 kali, 5 kali, kenang kali, banyak kali, ulang-ulang kali boleh. Dan di samping tu panjangkan doa. Cuma doa apa yang boleh? Apa saja doa, termasuk doa yang ada dalam Quran. Contohnya Rabbana zalamna anfusana, Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doa, itu ayat Quran, tapi dia doa boleh kita baca ketika sujud. Sebab apa? Itu tempat dia. Ketika kita saja duduk sujud ni, qul huwallahu ahad, Allahu samad, itu tak boleh, tak nak kena mengena pun. Ketika sujud tak boleh baca doa apa? Surah-surah ataupun ayat-ayat Quran. Tapi kalau ayat itu doa, itu dibolehkan, tuan. Keterangan selengkapnya diuraikan di pembahasan tentang berdoa ketika sujud. Sebab tu kita kena belajar, tuan. Kata tak boleh berdoa, tapi ini boleh pula. Sebab apa? Di situ ada perbezaan. Yang mana ayat Quran itu doa, itu dibolehkan. Kalau lain pada yang tu, tidak dibolehkan. Menyibat rambut yang menjuntai ke bawah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'atin la akuffu sya'ra wala thiyab." Aku diperintahkan untuk sujud dengan bertumpu dengan 7 anggota sujud, dan aku dilarang untuk menyibat rambut dan melinting pakaian. Nampak dalil kata apa tu tadi, tumpu 7 anggota sujud, dan Nabi larang pula duk selak rambut, selak remuh, kan? Rambut panjang duk kira rambut dia aja, sujud saja tarik remuh. Boleh tak boleh? Tak boleh. Apa jawapan dia? Biar jatuh lagu mana panjang rambut kita tu. Kalau ustaz terkena mata saya ni, dari saya terlindung ni, biar pergi kat dia. Sebab apa? Dah rambut panjang. Sebab tu dalil Nabi abang, bila nak semayang tutup rambut. Sunnahnya tutup rambut. Macam mana? Pakai kepiah, pakai lebay, pakai songkok. Kita Melayu kepiah, songkok pakai, kan? Kalau pergi Indonesia ada wak karman, wak karjo, buah kepiah Indo ni apa? Ia pun sunnah juga. Pergi kat Turki, kepiah panjang, tinggi, ada tarbus pula. Itu Turki pun ia sunnah. Pergi kat Arab, pakai lebay, dia buh pula silang Arab punya tu, buh kain apa sebagainya, buh dia ikat kah, itu ia sunnah juga. Sebab sunnahnya tutup kepala. Jadi kita dah tahu dalam sembahyang nanti tutup kepala. Allah ustaz, saya PKP ni main berkangak, lepas tu azan-azan tak buat kepiah pula nak sembahyang. Bila jadi lagu tu sujud sekali lagi, rambut terjurai, biar pergi jatuh lagu mana pun. Bukankah ada kata dalil tadi kena dari kena lantai? Betul. Tapi dah keadaan itu engkau rambut panjang, tak boleh nak selok rambut. Nampak ada larangan. Walaupun benda tu nak kena bagi lepas rambut ni dari ni. Sebab dah rambut panjang tadi, biar jatuh lagu mana pun. Sama juga semayang, kan? Tak ada solat ketika orang itu lapar. Makanan dihidangkan, tiba-tiba azan. Nak semayang ke nak pergi makan? Kalau lapar betul, makan dulu. Kalau tidak, tak guna semayang lagi. Allahu Akbar. Habis dah mentarang tadi sekilo kat cucu aku ni. Allahu Akbar. Itik aku panggang tadi, pakai habis tinggal tulang. Kalau lagu tu, baik makan dulu. Dan sebab lapar. Nampak? Sebab dalil ni tengok macam mana A, B, macam mana keadaan dia. Semua tu ada huraian dia. Jadi cerita dia semayang, biar pi. Jadi guna apa, rambut dah panjang, buat cara panjang. Tapi kalau lepas ni, cari kepiah, cari tudung kepala kita, tutup dia kepala. menghadapkan jari-jari ke kiblat. Seringkali hal ini kita jumpai di kalangan kaum muslimin. Okey, dalil tadi untuk kata perasan, dilarang menyebat rambut dan singsing pakaian. Nak semayang bukan singsing pakaian. Tadi betul lah, pergi ambil uduk, baru main singsing pakaian. Habis uduk semua, dah habis uduk, tuan-tuan nak berdiri semayang lagi, tuan-tuan kena buka balik, berjatuh balik yang tuan-tuan lipat-lipat tadi. Tu dalil dia, tuan-tuan. Maksudnya tuan, benda tu larangan. Rambut tadi jangan selak, dan juga singsing baju ni kita berjatuh balik, tuan-tuan. Okey, dalil yang seterusnya. Padahal mereka mampu untuk melakukannya. Ni semayang kan, jari tangan kaki maupun jari tangan. Ada yang membiarkan jari kaki ke arah membelakangi kiblat. Ada yang sujud sambil bertumpu dengan ujung-ujung jari tangan. Nampak? Ada sebenarnya ikut dan dia. Buat lagu tu, subuh lagi buat lagu tu pula, zuhur lagi buat kot tu, lagi asar pula buat kot ni, sebagainya. Dia buat ikut suka. Semayang bukan buat ikut suka.
Sallu kama ra'aitumuni sholli. Solatlah kamu seperti mana kamu lihat aku semayang. Nabi semayang macam mana? Ikut macam mana Nabi semayang. Arah dia apa? Tapak tangan takbir, semua kiblat. Kiblat sana, lah. Kalau sini, sini dah. Dan tapak tangan ni pun dia sujud, semua jari ni tala ke arah kiblat. Itu tempat dia. Bukan kot tu, bukan kot ni. Sama itu semayang tuan, saya dulu buat kot ni. Allahu Akbar, lama dah buat dah. Rupanya tak tepat tuan. Tapak tangan ni dia tala api tu, kipas tu satu. Allahu Akbar, ni tala api kipas ni pula. Adakah kiblat tu kiri kanan? Dia ke depan. Jadi semua arah ke kiblat. Kita baca dulu ni, at-tahiyat ni, jari jemari ni tala arah kiblat. Bukan letak kat bawah ni bermalas-malasan ataupun hulu pula, atas pula. Dia arah kiblat. Kita belajar dulu ni, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah, daripada awal sampai habis angkat statik. Ya, sunnah Nabi. Sebab Nabi kata sepanjang doa alihkan jari jemari ke arah kiblat. Tu dari yang pertama. Kita buat ni pula, at-tahiyatul mubarakatus salawat asyhadu an la ilaha illallah, buang angkat. Mazhab Syafi'i yang pegang ini sahih tak? Pun sahih juga, boleh kita angkat ketika asyhadu an la ilaha illallah. Dan yang ketiga pula, at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibah, sampai habis gerak-gerak jari pun ada dalil. Ustaz, kawan saya tepi ni rimah ustaz, gerak tak berhenti sah. Ini baru nak gerak, dah, dia bukan kira jari orang. Nabi abang apa? Dalil sahih, semayang mata tengok tempat sujud, ketika rukuk sebab sujud, ketika sujud tempat sujud. Tapi tang tahiyat, mata aku alihkan tengok di jari aku. Jadi mata kita bila semayang tadi tengok tempat sujud, bila main tahiyat tengok jari kita masing-masing. Ni dak parti dari Tok Imam, oi laju sangat. Tok Bilal baru nak mula. Yang ni baru ni baru angkat. Dak, bukan tengok jari orang. Nampak Islam ada jawapan dia. Ni dak. Hei rimah semayang tu bila ni, duk laju sangat. Tinggal dia lah jari dia. Itu cara dia, dan itu pun Nabi abang ada perbezaan apa? Ada di dunia ruang. Nak buat lagu tu silakan, nak buat lagu ni silakan. Tiga-tiga ada dalil. Nak buat ke semua pun boleh. Zuhur sagi, asar sagi, maghrib sagi. Ya, itu sunnah Nabi tuan. Cuma kita, yang ni mazhab dia memudahkan lagi. Yang ni macam ni, ni macam ni. Kalau kita nak tolak pula, hang ni bukan gen aku, hang mazhab lain, tak boleh lah. Sebab Nabi satu, kita buat yang tu, semua Nabi buat. Clear. Sebab tu kata jangan kita ulu mazhab. Orang bukan geng kita, tak sama dengan kita, bukan geng kita. Tak betul. Kita ni ahli sunnah wal jemaah namanya. Sebab tu untungnya boleh tuan, kita belajar semua. 1, 2, 3 sebagainya. Tahu pula yang ni betul, yang ni betul. Dia ni ambil yang ni, dia ni ambil yang ni. Nampak? Indahnya Islam. Semalam pun tuan di Masjid Alwi pun Menteri Agama pun main tuan. Ada kuliah dia, ada pelancaran apa lah. Saya pada kuliah di masjid lain. Tak boleh tengok tuan. Sementara telapak tangannya diangkat. Semua ini menunjukkan kurangnya kesungguhan mereka dalam bersujud. Padahal Nabi SAW suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika sholat, sampai beliau menghadapkan jari jempolnya ke arah kiblat. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi-Nya SAW. Bukan lagu tu, dia mesti ke arah kiblat jari jemari. Tadi pun at-tahiyat, jari ni pun ke arah kiblat. Takbir pun semua ke arah kiblat. Kita tekan kaki pun nanti bila sujud tu, tekan, kalau boleh tekan habis sampai ke arah kiblat. Itu tempat dia kalau kita mampu. Tidak menempelkan kaki di lantai. Ni kacau tuan. Semayang terangkat kaki belakang. Dia boleh balancing lari lah. Dia berlupa right? Betul tak betul? Kalau tuan semayang lagu ni daripada muda dulu sampai kelak, tak betul, salah. Kau dulu muda main yang betul, main lah ni, main tua ni dia main badan telinga pun dia ni, dia pun tak perasan sebenarnya. Tu cerita lain, tu luar kawalan. Tapi nampak tuan, kalau contoh semayang, inilah cara kalau buat lagu ni, tak betul. Dia mesti semua 7 anggota kena lantai. Dari hidung 1, 2 tapak tangan, 2, 3, 2 lutut, 4, 5, 2 kaki ni hujung jari, 6, 7. Ada sebagian orang yang sujud sambil mengangkat ujung kakinya ketika sujud. Ni orang kata tuan. Apa tak kita beho. Dia bukan angkat lagu tu. Dia semayang mesti ikut Nabi. Bukan kata kita main ikut suka kita. Dia mesti tengok contoh Nabi. Mana Nabi abang, kita buat. Nabi larang, kita tinggalkan. Sehingga tidak menempel lantai atau alas sujud. Tindakan ini termasuk perbuatan yang membahayakan karena bisa menyebabkan sujudnya batal. Sebab apa batal? 7 anggota sujud tak kena tadi. Jadi tak sempurna. Tak sempurna, gagah lagi. Bila batal tuan, habis solat kita tuan.
Karena dia belum melengkapi 7 anggota sujud yang diperintahkan Allah melalui Nabi-Nya SAW. Merapatkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Kebiasaan ini kerap kita jumpai di kalangan wanita ketika sujud. Tuan tengok kan, ni banyak orang perempuan semayang lagu ni dah. Saya pun dah faham lagu ni dah semayang. Sebab ngaji kat sekolah pun, kita kitab pun, buku-buku pun semayang lelaki, semayang perempuan. Jadi macam mana tuan-tuan? Bila tuan tengok balik dalil tuan, tengok balik dalil, tak jumpa pun dalil kata semayang lelaki perempuan berbeza. Apa dalil dia? Sallu kama ra'aitumuni sholli. Solatlah kamu seperti mana aku semayang. Siapa yang semayang tu? Nabi semayang. Tengok Nabi. Kalau betul ada beza, mesti Nabi akan pesan, kalau perempuan semayang tengok Aisyah, Fatimah, Zainab. Laki tengok Abu Bakar, Osman. Tak, semayang ikut Nabi. Ini dalilnya laki perempuan tak ada beza semayang. Bukti yang kuat pula, Umur Darda, ulama ataupun perempuan pada zaman Nabi dulu ni, aku semayang seperti mana Nabi semayang. Kalau betul ada beza, dia akan beritahu. Tapi ketika sujud beza sikit, rukuk lagu mana, dia mesti ada huraian dia. Tak sama kan. Cuma ustaz yang jadi la ni pasal apa ada beza ni? Itu ulama-ulama yang rincikan. Kalau tengok balik pun ulama pun bukan dia mereka. Kalau laki, lagu laki. Perempuan ni dia sifat dia lembut, tak aurat, dia tak ada kata buka ketiak sampai luas, kaki dia tak ada kata kangkang luas sebagainya. Itu jadi itu pecahan-pecahan yang ulama rincikan. Dan ini pun menjadi pandangan-pandangan mazhab. Di dalam bab ni tak ada masalah. Jadi perempuan yang mana yang diubah lah ni pun, ya betul dah tu. Cuma nak cerita dia tak perlulah kata rapat sangat sebenarnya, sebab dalil yang kata beza tak ada, tak jumpa. Yang ada tuan, hadis dhaif. Itu ada tuan. Keberangkatan bahawa sujud wanita adalah dengan menghimpitkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Padahal hadis yang menceritakan hal ini adalah hadis lemah yang tidak bisa dijadikan dalil. Kalau hadis gimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya tentang tata cara sujud wanita. Sebab hadis lemah dia tak boleh jadi dalil tuan. Dalil ni mesti hadis sahih boleh jadi dalil. Yang satu cuma cerita dia. Kalau tu tengok dalam bab ni pun, ulama ni kata lagu ni, ulama ni kata dia akan jadi banyak pandangan-pandangan. Kalau kita kata tak ada beza solat lagi perempuan, memang sahih. Buat mai dalil kata ada beza, tak jumpa. Cuma dah jadi ni pandangan, dah jadi amalan sebagainya, kita terima dalam bab ni. Sebab apa? Ahli sunnah wal jamaah. Daripada segi hadisnya tidak jumpa, tapi bagi amalannya yang dibuat lah ni pun tak ada masalah lah, masih iya lagi. Tapi kalau kita nak faham lagi, tak mesti terikat dengan begini, dia mesti buka sikit, taklah besar macam lelaki buka. Jadi taklah kata rapat macam gambar ni tuan-tuan. Itu jawapan dia. Okey, tajuk kita hari ni tentang bulan Syakban. Secara umum adalah bulan mulia. Okey, umum dia Syakban ni bulan mulia. Apa dia dalil dia tuan-tuan? Iaitu contoh ni banyak orang sebutlah Nisfu Syakban, 15 Syakban ni, semalam ni kan. Orang sebut sebagai Lailatul Bara'ah, malam barakat, malam penuh keberkatan. Lailatul Nisf min Syakban, dunia Arab sebut kan. Afghanistan, Bangladesh, Pakistan, Iran ni, India ni banyak tempat-tempat ni yang banyak yang sambut tuan. Dan mereka namakan malam ini kan, nama-nama ni sebagai malam pengampunan dosa, malam berdoa, malam pembebasan. Jadi banyak tempat yang beramal dengan Nisfu Syakban ni tuan-tuan. Okey, kita tengok balik apakah dalil, apakah kelebihan tentang Nisfu Syakban. Okey, yang pertama tuan-tuan, amalan diangkat setahun sekali. Rupanya tuan-tuan, dalam setahun ada 12 bulan. Dalam 12 bulan itu ada satu bulan yang mana amalan kita ni diangkat jumpa Allah tuan-tuan. Apa dia? Bila kata lagu tu mesti dalil. Okey, dalil daripada An-Nasa'i. Bulan Syakban, bulan antara Rejab dan Ramadan. Syakban ni duduk tengah. Itu ni Rejab, nak jumpa pula Ramadan. Dia antara bulan yang manusia kali lalai. Betul lah tu kan. Lah bila mai Syakban, Ramadan ni tak lama dah nak jumpa. Lagi 10 hari, lagi 15 hari. Tak beli lagi telur ayam, itik masin, tak beli lagi ikan keri nak buat makan sahur, tak buat ni, tak buat ni, macam-macam duk atok-atok ni. Tak sabar nak jumpa Ramadan. Dia terlupa kata dia lah ni duduk bulan Syakban. Bulan Syakban pun hebat juga kan, keberkatan dia, kelebihan dia. Sebab tu Nabi kata mai bulan Syakban ni ramai orang lupa kali. Yang mana Nabi sebut pula bulan tersebut adalah bulan dinaikkan pelbagai amalan kepada Allah. Jadi bulan tu banyak amalan soleh diangkat jumpa Allah Ta'ala, Rabb semesta alam, Rabb Tuhan sekalian alam. Oleh kerana itu aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan.
Nabi ni sifat dia bila mai amalan diangkat ni, dia nak satu amalan soleh pun diangkat. Dia puasa hari tu, ada amalan soleh diangkat ketika itu. Sebab tu Nabi rajin puasa di bulan Syaban. Bila puasa ni? Start 1 Syaban sampai hujung Syaban boleh mula dah. Jadi itu jawapan dia. Perbanyakkan puasa di bulan Syaban. An-Nasa'i, Al-Hafiz Ibnu Takhir mengatakan hadis ini hasan. Walaupun dia hasan, tak kata sahih macam kuat tu, tapi dia kuat dengan dalil yang sahih. Apa dia dalil sahih? Okey, dalil yang kedua tu kan, hadis Muslim. Ini sahih. Apa amalan dia? Apa dalil dia? Amalan manusia dihadapkan pada setiap minggunya 2 kali, iaitu Isnin dan Khamis. Amalan kita ni dalam seminggu diangkat 2 hari. Jadi bila? Isnin sehari, Khamis sehari. Setiap hamba yang beriman akan diampuni kecuali hambanya yang punya permusuhan dengan sesamanya. Kalau hamba dia beriman, Allah akan ampun dosa dia. Kecuali apa? Kecuali yang bergaduh dengan kawan dia, adik-beradik dia, sahabat handai dia. Apa dia kata? Tinggalkanlah mereka sampai keduanya berdamai. Sebab tu Nabi rajin puasa Isnin Khamis. Sebab 2 hari itu dalam seminggu amal soleh diangkat, Isnin sehari, Khamis sehari. Macam kita ni Ibrahim Suri apa tu main kutip sampah. Hari Isnin, hari Jumaat dia letak tarikh dia. Hari tu pulanglah kita sampah dalam buku sampah, clear rumah kita, tak pergi bau. Tu buang sampah. Ni amal soleh kita tu dalam seminggu ada 2 hari diangkat jumpa Allah. Jadi macam mana hari tu Nabi berpuasa? Sebab tu Nabi puasa Isnin Khamis. Tapi semua dosa Allah ampun, kecuali orang yang ada musuh dengan kawan dia, adik-beradik dia, tinggal dahulu mereka sampai berdamai. Cerita kita semayang bagi dah, puasa, sedekah, zakat, haji clear ni. Tiba-tiba dengan jiran sebelah duk bergaduh. 2 tahun dah bergaduh. Kisah apa? Kisah pagar dia buat sambung tembok lebih tanah kita. 2 jengkal, 3 jengkal. Contoh tuan-tuan. Kisah tu bergaduh sampai 5 tahun, 10 tahun. Jangan tuan-tuan, kena clear balik. Sebab apa? Nampak ni, tinggal dahulu ala mereka sampai mereka damai. Semayang kita, puasa kita sah tuan, ada pahala. Tapi bila nak kira balik, kosong. Pasal apa? Tak diangkat jumpa Allah, tak diaudit. Contoh-contoh lah, sehari bagi RM1 kat tabung tu, tak pun buh dalam akaun bank tuan-tuan. Sebulan 100. Cukup 12 bulan ada RM1,200. Pergi cek kat bank, ternyata bank awak kosong ni. Bukan duk simpan 100 setiap bulan. Tu bank kan kosong, heran. Ni akhirat nanti, mana pahala puasa, zakat, haji aku ni? Tiba-tiba balik, rupanya ditahan, dihul, tergantung. Sebab apa? Tinggal dahulu mereka sampai mereka berdamai. Walaupun dia Ustaz, dia yang mula Ustaz, bukan saya, dia lah minta maaf. Tak, dia tak kira siapa mula siapa ni. Bergaduh saja, kita yang dia mula tu, kita pergi jumpa dia. Minta maaf lama tak jumpa hang ni, aku dulu buat dosa dengan hang ni. Aku pun samalah, minta maaf. Clear kan. Tapi kalau kita jumpa dia juga, makin hangat lagi, buat belagak lagi, tak mau minta maaf sebagainya. Itu dia dengan Allah pula. Kita clear kan. Tak kira lah kawan kita, adik-beradik kita, sahabat handai ke siapa-siapa, ku ada dosa tu kan, kita pi eratkan silaturahim. Duk bergaduh lama ni, pi jumpa bagi clear. Sebab apa? Takut amal soleh kita tak diangkat jumpa Allah. Buat banyak tapi tak ada apa tuan. Okey, hadis palsu tuan. Bulan Rejab, Syaban dan Ramadan. Apa dia tuan-tuan? Iaitu tengah baca tuan ni. Tuan dengar? Rejab bulan Allah, Syaban bulanku, Ramadan bulan umatku. Dalil ni tuan rajin dengar, terngiang-ngiang mata orang sebut. Bila cek balik tuan-tuan, rupa-rupanya hadis ini palsu. Tak betul. Nabi tak pernah kata pun. Yang ini direka oleh Ibnu Jahdam. Siapa Ibnu Jahdam ni? Ibnu Jahdam ni Ali bin Abdillah bin Jahdam bin Al-Zahid. Dia ni pereka hadis palsu. Jadi kalau sebut yang ni kata-kata hadis palsu. Kalau sekadar nak kata kata-kata hikmat, kata-kata semangat, tu gagah lah. Yang dia kata pula Rejab bulan Allah, Syaban bulanku, Ramadan bulan umatku. Siapa kata? Nabi kata. Dia kata lagu tu, kita berbohong atas nama Nabi. Sebab Nabi tak pernah kata pun ayat ini, perkataan ini tuan. Jadi kena berhati-hati. Sebab apa? Kita ni ambil rongkoi semua. Apa nampak cantik, nampak elok, semua. Agama bukan lagu tu. Dia mesti ada dalilnya, hujahnya sahih tuan. Okey, dalil yang kedua. Ini pun sama juga cerita ni. Yang mana ni? Hadis dhaif jidan. Dhaif lemah, jidan sangat-sangat lemah. Hadis sangat lemah. Apa dia tuan?
Daripada Aisyah radhiyallahu dia berkata, pada suatu malam saya kehilangan Nabi dan lalu saya keluar. Di Aisyah ni, Nabi tidur di rumah Aisyah malam tu, tiba dia bangkit, Nabi tak ada. Ternyata baginda berada di Baqi'. Nabi duduk di Baqi'. Kubur rumah Nabi tu, masjid Nabi, kiri tu belah kanan, belah kiri tu rumah Nabi, langkah saja masuk rumah Aisyah. Kemudian di tepi itu pula keluar tu kubur Baqi', tempat kubur yang besar. Jadi Aisyah tengok Nabi tak ada, dia cari-cari, Nabi berada di Baqi', di kubur. Bila ni tengah malam. Sebab tu tuan-tuan, sunnahnya ziarah kubur bukan siang saja, bukan malam saja, bukan petang saja, bila-bila pun boleh. Kita pula lagi cantik, lagi teruk, apa dia? Buh ziarah kubur hari raya saja. Hari raya tak ada dalil tuan. Hari raya ni sepatutnya tak ziarah kubur. Sebab bila kita gembira, kita pergi kubur, tak kena mengena. Dengar gembira, sedih terus. Sunnahnya apa? Hari-hari ziarah kubur. Itu yang terbaik sebenarnya. Dalilnya apa? Nabi kata, buang kasut kamu, bila masuk tempat kuburan, tinggal selipar kamu di luar, sandal, kasut tu di luar, jalan kaki ayam di tempat kubur ni. Nabi kata apa? Kubur ni bersih. Kita tu tak pergi kubur mana tuan, rebah habis. Bila nak bersih, nak raya, sehari dua raya baru bersih, gotong royong. Lepas tu habis Doi keman lah, apa sebagainya, semok samun, nampak. Sedangkan kubur ni tuan, rumah kita yang kedua paling lama, yang lama kan, duduk dekat dunia 60-70 tahun. Tuan mati saja hari ni contohnya, sebelum sampai bila? Sampai sebelum kiamat, tentulah rumah kita di alam barzakh. Bayangkan tuan, sepatutnya kubur di satu dunia, satu ni tempat mesti bersih, sebab kubur tu rumah kita. Ni dah rumah kita tak sanggup, misi rumput, kebun lah, harum manis semua jaga. Main kubur tak pun. Kita mati esok tuan, kubur tuan, macam itulah keadaan dia tuan. Kalau semok lah, sepatutnya sunnahnya bersih tuan. Nampak tuan. Jadi tuan, sebab tu kubur ni kita kena bagi bersih. Okey. Kemudian apa Nabi kata dekat Aisyah, apakah kamu takut padahal Allah dan Rasulnya melindungimu? Wahai Aisyah, takut apa ni? Aku ni Nabi dan Allah melindungi kamu. Saya Aisyah menjawab, ya Rasulullah, saya mengira engkau mendatangi sebagian isterimu yang lain. Aku bersangka engkau tak ada malam ni pergi rumah bini lain. Tu Aisyah kata tuan. Dan apa Nabi sebut, baginda bersabda, sesungguhnya pada malam nisfu Syaban, ni dalil tadi, Allah turun ke langit dunia lalu mengampuni lebih banyak dosa daripada banyaknya bulu kambing Bani Qab. Jadi orang Arab ni dia ada banyak kabilah. Dalam banyak kabilah tu ada Bani Qab ni belah kambing besar-besaran. Kalau kambing tu banyaknya bulu kat kambing tu, banyak benda dosa hambanya pun Allah akan ampun. Bila cek balik tuan-tuan, hadis Ahmad Tirmizi dhaif jidan, dia tak kuat tuan. Dalam dhaif lemah, sangat-sangat lemah, tak boleh jadikan dalil. Ni ada tak dalil nisfu Syaban? Ada, tapi sangat lemah. Ni yang pertama. Ustaz, lagu tu apakah dalil yang sahih? Memang ada dalil sahih yang ni tuan. Hadis sahih nisfu Syaban, semalam ni 15 Syaban malam ni. Okey, hadis yang boleh dipegang dalam masalah nisfu Syaban ialah Allah melihat kepada hamba-hambanya pada malam nisfu Syaban. Allah tengok hamba-hambanya pada malam nisfu Syaban. Bila ni? Malam semalam tuan. Maka dia ampuni semua hamba-hambanya, semua dosa hamba-hambanya dia ampun tuan, kecuali musyrik, orang yang syirik. Ikan nombor ekor, jumpa tok bawang, tok bomoh, percaya benda tahyul, apa khurafat. Kalau ada lagu ni, Allah tak ampun. Kalau tak ada, yang ni Allah ampun. Dan yang bermusuh, cerita kita tadi ni, bergaduh saja adik-beradik, sahabat handai, jiran tetangga, kalau bergaduh, Allah tak ampun dosa. Rugi tu kan. Ada kawan kita gaduh lama ni, jiran kita tepi rumah kan, adik-beradik kes tanah ke kes apa ke, jangan dan eratkan hubungan. Jadi hadis Ibnu Hibban, Al-Bazzar dan lain. Jadi memang ada dalil nisfu Syaban. Al-Albani mengesahihkan hadis ini dalam silsilah al-hadis wa sahih. Nampak memang ada. Cuma bila tengok balik, hadis ini tidak mengajar kita apakah bentuk amalan malam tersebut. Oleh kerana itu, amalan-amalan khas yang tertentu pada malam tersebut bukan daripada ajaran Nabi. Contoh tuan, semalam ni semua main masjid nak ramai-ramai, kita lepas sembahyang maghrib, kita nak mula dengan baca Yasin contohnya, atau baca surah berapa kali? 5 kali. Yang kata 5 kali tu siapa kata? Yang pilih surah Yasin pula pasal apa? Ada 114 buah surah, pasal apa ambil surah Yasin? Nak pergi nak mula apa ni? Nak mula dengan bacaan apa? Sekali lagi pula lepas sembahyang Aisyah pula berhenti, kita bangkit pula buat tahajud pula. Tahajud tu siapa suruh buat tahajud? Berapa rakaat nak buat? Apa nak baca? Kita buat solat taubat pula.
yang tu yang jadi timbul tanya-tanya. Sebab apa? Kata Yusuf Al-Qaradawi lagi dalam jawab soalan tentang nisfu Syaban, tidak pernah diriwayatkan daripada Nabi dan para sahabat. Takkan Nabi hidup lama dulu ni sebagai Islam kan. Jadi Nabi umur 40, wafat umur waktu 63, 23 tahun. Takkan tak ada dalil. Contoh satu amalan. Tak ada kan. Zaman Nabi pun tak ada, sahabat pun tak ada. Yang mana mereka menghimpunkan di masjid, menghidupkan nisfu Syaban, membaca doa tertentu dan solat tertentu seperti yang kita buat lah ni kan. Saya bukan nak marah tuan, bukan kita kata nak larang. Tak boleh semua. Kalau iya, kita buat amal-amal. Dan dalil ni umum. Tuan-tuan nak baca surah apa ke, silakan. Nak salawat banyak ke, silakan. Nak berzikir ke, nak semayang tahajud berapa rakaat ke, silakan. Witir dia buat biasa sekali 1 rakaat, 3 rakaat, nak buat 5, 7, 9, silakan. Dia tak khususkan. Nampak tak, dia terbeza kan? Jadi cerita dia memang ada kebaikan malam tu, semalam ni. Tapi ibadah dia apa? Terpulang masing-masing. Tak ada tata cara khusus. Bila kata khusus, masjid tu buat 3, kita nak buat berapa? Kita buat 8, banyak sikit. Nampak kan? Asalnya tak ada apa pun. Nak buat berapa pun silakan. Tapi yang pergi duk buh bilangan, kena buat yang ni, itu yang kita nak tengok balik. Sebab takut kan? Jadi dia jadi mereka suatu benda yang baru. Walaupun nampak macam cantik, tapi dia tak clear. Ustaz, pasal apa kerja kami nu geng-geng tepi laut nu duk berkaraoke je dandut, tapi cekuk depa pun. Itu kita tahu dosa besar. Depa buat yang tu, depa cari dosa besar. Dan depa pun tahu, aku ni muda-muda ni aku duk pergi dah. Tua-tua ni aku insaf. Bila orang buat maksiat ni, dia tahu tapi nak lawan benda tu dia buat juga. Itu maksiat, dosa besar. Tapi kita buat ibadah ni, dosa ibadah. Tak puas malam ni, tak baca Yasin 3 surah 3 kali. Mai tak puas mai mana? Siapa kata tak puas? Pasal apa nak kena baca 3? Itu beza dengan faham lah. Itu dia punya agama, bukan main banyaknya. Kalau tengok balik, buktinya apa? Nabi masuk masjid, Nabi nampak ada tiang, 2 tiang ni ada tali ikat. Nabi bilang, ni siapa dia punya tali ni? Ini milik Zainab. Dia semayang, kalau dia tak larat, dia akan pegang tali tu, dia akan semayang ketika berdiri, pegang tali. Nabi kata apa? Jangan buat lagu ni. Kalau tak larat, semayang duduk. Tak boleh duduk berbaring. Nampak? Dia tak mau wulu tuan. Sama juga ada seorang sahabat ni, sahabat dia Nabi lalu di tempat tu, dia nampak seorang lelaki ni berpuasa, duduk berdiri tengah panas, duduk puasa. Lepas tu orang lalu tak mau cakap dengan orang, duduk berdiri macam tu. Jadi puasa tu sunnah. Nak puasa silakan, bernazar, tapi jangan bernazar duduk berdiri tengah panas, tak mau cakap dengan orang bila lalu. Nampak? Suruh dia berpuasa, suruh dia duduk di tempat yang teduh. Nampak? Hulu agama bukan lagu tu cara dia. Jadi kan mesti tengok apa contoh Nabi. Seorang sahabat ni, bila Nabi bawa meninggal, seorang sahabat ni tengok lalu tepi masjid. Orang duk ramai kamu ni. Ada kelompok pertama, kedua, ketiga, keempat, ada seorang tekong pula. Takbir, Allahu Akbar. Dia ambil batu, subhanallah, 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 Allah, alhamdulillah. Duk ramai berzikir. Nampak macam bagus. Dia pergi jumpa sahabat. Wahai sahabat, aku nampak tadi di masjid nampak benda lain. Nampak benda yang Nabi tak buat ni. Sahabat ramai tengok kan. Lepas tu, Allah, celakakah kalian? Yang mana Nabi ni, baju Nabi tak koyak lagi, mangkuk tak pecah lagi. Kamu buat benda baru dalam agama. Kalau ikut, pergi kat mereka lah, nak berzikir, nak salawat, doa ramai kan, duk bulat-bulat pula tu, guna batu-batu pula untuk nak berzikir. Itu bukan cara Nabi ajar. So, dan kita ni mesti tengok contoh Nabi. Semayang tadi pun bukan semayang ikut dan, mesti ikut Nabi. Mata tengok mana, sujud tengok mana, sebagainya. Semua tu contoh Nabi dengan jelas. Kita nak seboleh mungkin tiru macam mana Nabi buat. Tak mau lebih melampau, tak mau bermalas-malasan. Seperti mana Nabi bawa agama, itulah kita nak buat tuan-tuan. Okey, puasa Syaban. Macam mana tuan-tuan? Dari Usamah bin Zaid, beliau berkata, katakanlah wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa selama sebulan dari bulan-bulannya selain bulan Syaban. Nabi ni puasa banyak di bulan Syaban. Apa dalilnya? Bulan Syaban adalah bulan di mana manusia ghalib, lalai tadi, antara Rejab dan juga Ramadan. Bulan tersebut bulan yang mana dinaikkan amal soleh kepada Allah Rabb semesta alam. Oleh kerana itu aku amatlah suka berpuasa ketika amalanku dinaikkan. Tu kan sunnahnya sepanjang Syaban ni kita boleh puasa. Ustaz kemarin ni 15 saya tak tahu, saya tak puasa. Rugi saya ustaz. Dok tuan, jangan bimbang. Tu kemarin. Ada lagi 29 hari lagi Syaban. Boleh kita buat lagi.
Contoh, daripada awal Syaban sampai habis Syaban, sepanjang Syaban tu Nabi banyak puasa. Kita faham, tak puasa kemarin galat dah. Betul lah, dah kemarin tak puasa contohnya, ketinggalan. Hari ni pun sama lah, hari ni 15 Syaban pun sama. Jadi tak ada masalah, nak puasa pun boleh, tak puasa pun boleh. Bukan jadi amalan wajib. Kalau mungkin kita tak puasa, kita pulun ibadah zikir, solawat banyak, bagi tahajud, buat qiyamul lail, baca Quran, doa wajib baca semuka, baca 5 muka dan sebagainya. Itu amal soleh. Dan kita tak mengkhususkan amal-amal apa yang kita nak buat, tuan. Okey, daripada Aisyah radhiyallahu mengatakan Rasulullah SAW biasa berpuasa sampai kami kata beliau tak pernah buka. Kemarin Nabi puasa, kemarin dulu puasa, minggu lepas puasa. Tak pernah Nabi tak puasa, dia puasa direct. Dan Aisyah kata pula beliau pun berbuka sampai kami katakan beliau tak pernah berpuasa. Minggu lepas buka, duk makan nampak, marin buka, hari ni berbuka. Nabi tak pernah puasa ni. Jadi Nabi buat dua-dua. Rajin puasa banyak pun dia, kadang-kadang Nabi tak puasa banyak pun dia. Dua-dua Nabi buat. Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah SAW berpuasa secara seluruh, sempurna sebulan kecuali bulan Ramadan. Bulan Ramadan Nabi fokus sebulan macam kita lah. Kalau tak puasa bulan Ramadan penuh, kena ganti. Aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada bulan Syaban. Jadi dalam banyak-banyak bulan ni, 12 bulan Ramadan puasa penuh. Dalam banyak bulan lain tu Syaban ranking kedua. Jadi bulan Syaban ni banyak Nabi puasa pada bulan Syaban. Jadi kita pun dan boleh banyak puasa. Dan sesuai lah. Dan nak puasa bulan Ramadan nanti, belajar perangai Injil lah kot. Duk kena nasi kandak, nasi kabu, nasi apa, roti canai, telur lah, mata lah, macam-macam lah, double shot lah, apa-apa. Pelan-pelan belajar puasa kot. Nanti main terkejut nanti. Kan? Itu yang dia punya apa ni, kaitan dengan dalil yang Nabi sebut ni, tuan-tuan. Okey, sikit tuan. Nabi SAW tidak biasa berpuasa pada satu bulan lebih banyak daripada bulan Syaban. Jadi bulan Syaban ni banyak. Nabi SAW biasa berpuasa pada bulan Syaban seluruhnya. Bulan Syaban Nabi puasa sepenuhnya. Seluruhnya ni tuan, bila tengok dalam nota tuan-tuan tu, orang Arab ni bila sebut seluruh, tak semestinya puasa penuh sebulan tu. Mungkin 25 hari, 24 hari, 23 hari, 27 hari, dia ambil angka yang genap puasa sebulan penuh. Sedangkan dia tak puasa penuh pun. Itu kiraan Arab. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 100. 95, 96 habis. Ni 96. Arab kata 100. Dia ambil yang genap, yang hampir dengan 100 yang hampir. Dia kata 100. Sedangkan tak sampai 100 pun. Jika balik lah baru 95, baru 96. Sama juga Nabi kata puasa sebulan tadi, yang Syaban tadi bukan puasa sebulan penuh. Banyaknya di bulan Syaban. Mungkin banyaknya tu lebih daripada bulan-bulan yang lain. Okey, lesson tuan. Perbanyakan puasa ganti. Ni bagi orang perempuan tuan. Aku masih memiliki hutang puasa Ramadan. Aku tidaklah mampu mengqadakannya kecuali di bulan Syaban. Yahya, salah satu perawi hadis, mengatakan bahawa hal ini dilakukan Aisyah kerana beliau sibuk menguruskan Nabi SAW. Aisyah ni tuan-tuan, dia bulan Syaban dia banyak puasa ganti. Jadi jangan kita marah bini kita, isteri kita. Hang ni moh, hang ni leha, hang ni jah. Mai bulan Syaban barulah nak puasa ganti. Awaklah tak pulun awal hari tu. Ramadan lama dah hari tu ni. Ada 11 bulan lepas tu. Awak tak ganti. Dia kata isteri kita, Aisyah sendiri pun dia banyak ganti di bulan Syaban. Jadi kita pun tumpanglah sama dengan mereka. Mereka puasa ganti 5 hari, kita pun puasa lah sama 6 hari tu, 5 hari. Sebab apa? Nabi banyak puasa di bulan Syaban. Kita puasa sunat, mereka puasa ganti. Boleh tuan. Nampak tu dalil dia yang kata di bulan Syaban ni perbanyakkan puasa. Yang perempuan nak ganti silakan. Yang kita ni nak perbanyakkan puasa di bulan Syaban. Cuma ada dalil dia, Nabi habaq pula bila main nak dekat Ramadan jangan puasa. Sebab apa? Takut-takut nanti kita duk bulan Syaban puasa, Rejab itu puasa, main Ramadan kita pancit. Syaban, Rejab tak puasa tak dapat apa, puasa dapat pahala. Bila bulan Ramadan kita tak puasa, kena ganti. Sebab setengah orang ni puluh ni hebat ni, main bulan Ramadan, main 15 Ramadan pancit dah. Sebab apa? Bulan Syaban dia puluh awal dah. Jangan tuan, tengok kita jenis kuat tak apa, kita jenis beginner pun nak mula ni pada patut dah tuan. Allah Allah tu jadi tuan, semua tu ada dalil. Allah Allah tengok kekuatan iman kita diri kita tuan. Kita ada tuan nak tanya apa tuan untuk tajuk kita hari ni berkaitan dengan amalan Syaban. Kesimpulannya, semalam ni nisfu Syaban memang ada kelebihannya. Tapi jangan kita khususkan nak baca apa, surah apa, nak buat apa. Terpulang tuan-tuan, ikut tuan-tuan. Cuma dah malam terlepas dah ustaz, macam mana ni? Boleh perbanyakkan amal soleh sepanjang bulan ni.
Sebab apa? Sepanjang bulan ini amalan diangkat di depan Allah. Jadi Nabi nak amalan itu, aku nak kena berpuasa, tu amalan soleh puasa. Tu ada banyak duit, bagi sedekah. Bulan lain Jumaat bagi RM2, main bulan Syaban ni bagi RM5, bagi RM10. Itu terima. Baca Quran, perbanyakkan amal soleh, baca lebih sikit pada bulan ni. Sebab apa dalil ni tuan? Sebab bulan Syaban ni sahabat-sahabat kata apa? Dahulu bulan Syaban disebut sebagai bulan membaca Quran. Amr bin Qais kata, bila aku masuk bulan Syaban, beliau tutup kedai dia, lebih menyibukkan diri dengan Al-Quran. Nampak? Ramadan tak main lagi, Syaban ni tutup kedai dah, nak pula baca Quran tuan. Kita tuan, Ramadan ke Syaban ke macam tu lah tu kan. Kena betul balik tuan. Wallahualam, saya berhenti dulu untuk kat ni tuan. Ada tak tanya tuan untuk tajuk kita hari ni? Tak ada noh. Lain insya-Allah noh. Saya berhenti dulu noh. Di subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.